أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita diberikan sekali lagi kesempatan pada minggu ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita dalam membaca hadis-hadis berkaitan dengan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada minggu lepas kita telah selesai membicarakan tentang sembahyang duha, ya. Jadi kita masih lagi secara umumnya berada dalam bab ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan lagi dengan bab yang ke-42, iaitu babu salati tatawwu' fil bait, bab sembahyang sunat di rumah. Bab sembahyang sunat di rumah. Jadi hadis yang kita akan baca ataupun bab ke-42 ini adalah hadis yang terakhir berkaitan dengan ibadah Nabi dari sudut solat, ya, dari sudut solat. Habis hadis yang terakhir. Selepas ini kita akan jumpa pula ibadah-ibadah yang lain, ya, seperti puasa, baca Quran, bagaimana Nabi SAW baca Quran, dan beberapa lagi ibadah yang lain. Maka bab kita pada pagi ini iaitu bab yang ke-42, bab yang terakhir ataupun hadis yang terakhir berkaitan dengan solat. Dan bab yang ke-42 ini hanya mempunyai satu hadis sahaja, satu je hadis. Baik. Berkata Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, haddatsana Abbas Al-Anbari haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi an Muawiyah ibn Salih an Al-Alla ibn Al-Harith an Harab ibn Muawiyah عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad, ya, telah
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi baiti was salati fil masjid. Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salat sunat di rumah dan di masjid. Ya. Dalam terjemahan disebut salat sunat, dalam terjemahan kitab saya inilah, tapi dalam hadis dia hanya sebut salat saja secara umum, ya. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW berkaitan dengan sembahyang di rumah dan sembahyang di masjid. Jadi pertanyaan Abdullah bin Sa'ad kepada Nabi ini ialah sudah tentu berkaitan dengan perbandingan mana yang lebih baik, ya, kita sembahyang di rumah ataupun kita sembahyang di masjid. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi bersabda, qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Kamu wahai Abdullah dapat melihat betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Maka itu kita memang sedia maklum bahawasanya rumah-rumah Nabi, ya, rumah Nabi dengan isteri-isteri baginda semuanya adalah mulasaq ataupun kita kata tepi masjid ataupun melekat, berdinding dengan masjid, ya. Maka Nabi kata rumah aku, betapa dekatnya rumah aku dengan masjid. Baik, kalau rumah tuan-tuan ni kena berjalan juga, ada yang kena naik motor, ya. Tapi Nabi, betapa dekatnya Nabi kata rumah aku dengan masjid. Fali an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid. Aku lebih suka salat di rumah. Aku lebih suka salat di rumah daripada bersalat di masjid, kata Nabi. Ya, aku lebih suka bersalat di rumah. Walaupun rumah aku dekat masjid, ya, dekat betul dengan masjid, tepi masjid betul, melekat dengan masjid, tetapi aku lebih suka bersalat di rumah. Dengar ni macam seronok. Oh, lebih sampai rumah lepas ni. Tunggu dulu. Illa an takuna salatan maktubah. Kecuali jika salat itu ialah salat fardu. Baik. Jadi Nabi suka ataupun memilih untuk menunaikan salat, ya, salat di rumah kecuali salat fardu. Illa an takuna maktubah, kecuali salat fardu. Salat fardu Nabi memilih untuk menunaikannya di masjid. Maka daripada hadis ini, ya, jelas kita dapat tahu bahawasanya salat sunat, ya, salat sunat sudah tentulah salat sunat yang tidak disyariatkan berjemaah. Ya, salat sunat yang disyariatkan berjemaah, maka kita dituntut untuk melaksanakannya di masjid. Seperti sembahyang hari raya, sembahyang gerhana, ya, sembahyang gerhana matahari, sembahyang gerhana bulan. Maka salat-salat yang sedemikian yang disyariatkan berjemaah, maka kita dituntut untuk melaksanakannya di masjid. Adapun salat-salat sunat yang lain, ya, salat sunat rawatib yang kita dah belajar hari itu, ya, salat sunat yang mengiringi salat fardu, maka salat yang sebegitu lebih baik ianya dilaksanakan di rumah. Salat duha, ya, sembahyang sembahyang tahajud, ya, sembahyang qiyamul lail, maka salat-salat yang sebegini adalah lebih baik, ya, kita dirikan di rumah daripada di masjid. Baik, kenapa tuan-tuan sembahyang sunat ini lebih baik kita dirikan di rumah daripada di masjid? Kerana ianya lebih akhfa, ya, lebih akhfa. Apa maksud akhfa? Dia lebih tersembunyi, orang tidak tahu.
dan apabila ianya tersembunyi daripada orang ramai, maka sudah tentu kita akan terselamat daripada penyakit-penyakit hati, seperti riak, seperti takabur, seperti sum'ah, maka penyakit-penyakit ini tidak akan hinggap di hati kita sekiranya kita menunaikannya di rumah. Tetapi kalau di masjid ni kita terdedah kerana ada orang, kerana ada orang melihat. Jadi kadang-kadang takut terlintas di hati aku, di hati kita lah, aku ni hebat betul. Takut terlintas macam tu. Bila aku dalam hati ni aku je, itu masalah. Maka untuk mengelakkan timbul rasa riak, rasa takabur yang akan memakan pahala amalan, yang akan menyebabkan amalan kita jadi sia-sia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita untuk bersolat sunat di rumah. Sekiranya kita yakin bahawasanya hati kita ni selamat, hati kita ni selamat daripada timbulnya rasa riak, maka tidak ada masalah untuk kita bersolat di masjid. Bukanlah maknanya tak boleh, makruh, tidak. Dia tidak ada hukum makruh kat situ. Boleh kita sembahyang sunat di masjid, tak ada masalah. Tetapi kalau kita merasakan bahawasanya dalam hati kita akan timbul aku hebat, aku bagus, aku macam-macam lagi, maka yang sebegini sebaiknya kita sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah. Kadang-kadang akan timbul dalam hati kita apa dia tuan-tuan? Kalau aku tak semayang, kau orang kata apa pula? Aku tu imam, pas semayang tu balik. Kadang orang kata apa pula? Itu yang kita tak mahu, tuan-tuan. Sebab bila dalam hati kita kata perkara, orang kata apa pula, maka itulah menandakan bahawasanya kita bersolat ni sebab nak tunjuk ke orang. Kita mementingkan kata-kata orang kepada kita, tidak mementingkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, sebab itu kita di masjid, dan kita pula masalah kita cepat bersangka buruk dengan orang. Kan, itu masalah kita. Tengok tu imam pas sembahyang tu balik. Tak ada dah nak sembahyang sunat 2 rakaat, cepat sangat buruk sangka. Kerana waktu solat sunat ni dia luas. Dia luas, tuan-tuan. Tuan-tuan sembahyang zuhur di masjid. Lepas sembahyang zuhur, wirid doa, terus balik singgah kedai beli nasi, dia pergi pula Maidin beli barang, sampai rumah 3:30. Maka 3:30 tu tak ada masalah nak sembahyang sunat ba'diyah. Tak ada. Jangan kata dekat asar ni habis dah. Tak. Selagi mana tidak masuk waktu asar, selagi itulah waktu solat sunat ba'diyah tu ada. Maka sampai kita di rumah tu sembahyang sunat 2 rakaat. Atau kalau rajin buat 4 rakaat, maka tidak menjadi masalah. Maka itulah yang lebih afdal. Dan jika kita kenal diri kita ni, aku ni kalau balik rumah tak ada dah nyandor atas sofa, dah cabut baju, memang tak ada apalah, lupa dah. Maka jika hati kita selamat, kita yakini hati kita selamat daripada rasa riak, rasa takabur, rasa nak tunjuk ke orang amalan, maka kita laksanakan di masjid, tidak ada masalah. Baik. Tetapi yang lebih afdalnya adalah di rumah. Itu satu sebab, kerana ia lebih akhfa, ia lebih tersembunyi. Bila ianya tersembunyi, maka penyakit-penyakit hati susah untuk hinggap di hati kita. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bersolat sunat di rumah berbanding di masjid? Kerana di sana ada beberapa hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha quburan. Nabi bersabda, jadikanlah rumah-rumah kamu tempat solat kamu. Jadikanlah rumah-rumah kamu tempat solat kamu. Wala tattakhidhuha quburan, dan janganlah kamu menjadikan rumah kamu seperti kubur. Ya, seperti kubur. Di mana kubur ni sunyi. Sunyi daripada apa tuan-tuan? Sunyi daripada ibadah. Tak ada orang sembahyang di rumah. Tak ada orang sembahyang di kubur ni. Kubur ni mana ada orang duduk situ? Ya. Oh, tak ada orang duduk. Tak ada apa ni kita kata ibadah yang didirikan. Maka kalau rumah kita ni, kalau kita semua sembahyang kita sembahyang di masjid, maka rumah kita akan sunyi daripada ibadah. Ya. Maka sebab itu ada sebahagian daripada solat kita laksanakan di rumah. Ada sebahagian daripada solat sunat, bukan solat fardu tuan-tuan. Solat sunat kita yang menjadi rutin kita laksanakan di rumah. Satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha 'ajilun fi baitihi min salatihi khaira." Baik. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum as-salah," apabila seseorang kamu selesai bersolat, fi masjidihi, dalam masjid. Bila kita semua selesai sembahyang sunat di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatih, maka jadikanlah untuk rumahnya sebahagian daripada ibadah salat dia. Maknanya hak fardu kita buat di masjid, hak sunat kita simpan sikit untuk di rumah. Ya, maka mungkin kita boleh sembahyang sunat 2 rakaat, solat sunat ba'diyah macam zuhur sebagai contoh, yang muakkadnya 2 rakaat ba'diyah. Bila sampai di rumah, sebelum apa-apa bentang sejadah dan sembahyang lagi secara ringkas 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Maka ada bahagian yang kita salat di masjid, dan ada bahagian yang kita bersembahyang di rumah. Fa innallaha 'ajilun fi baitihi min salatihi khaira, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ajilun fi baitihi min salatihi khaira, Allah taala akan mempercepatkan kebaikan di rumahnya, di rumah hamba-Nya yang bersolat. Ya, maknanya Allah taala akan berikan kebaikan berpunca ataupun bersebabkan solat yang dilaksanakan di rumah. Baik. Dan tuan-tuan sekalian, memang kita perlu menjadikan rumah kita tempat ibadah kita selain daripada sembahyang fardu. Perlu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana daripada situlah datangnya rahmat. Daripada situlah menyebabkan malaikat rahmat selesa untuk masuk. Ya, selesa untuk masuk ke rumah kita. Bila rumah kita ada rahmat yang datang daripada ibadah-ibadah yang kita laksanakan di rumah, maka rumah kita tu akan jadi tenang. Masalah tak ada tuan-tuan. Ya, suami isteri aman damai, hidup bahagia. Anak-anak perangai baik-baik belaka, tidak ada masalah. Dan ahli keluarga suka duduk di rumah. Ya, duduk di rumah, ya,
maknanya anak-anak suka duduk di rumah. Bila anak-anak suka duduk di rumah, maka ibu bapa boleh mantau suka duduk di rumah. Sebab apa? Rumah tu tenang. Rumah tu bila masuk, walaupun tak lawa, walaupun buruk, tapi bila masuk tu tak nak keluar duduk dalam tu. Ya, rasa selesa. Rasa selesa. Berbeza dengan rumah yang tidak ada rahmat. Kenapa? Kerana rumah yang sunyi daripada ibadah. Semayang tidak. Ya. Kemudian baca Quran pun tidak di dalam rumah. Ya. Hak lain-lain zikir apa semua tu lagilah, kalau hak dua asas ni pun tak dibuat. Solat dan juga baca Quran. Ya. Nak kata nak alunkan selawat apa semua jauh lagi lah. Yang kedengaran mungkin hanya bunyi TV yang kuat, bunyi muzik yang kuat. Ya. Maka rumah-rumah yang sebegini macam mana nak dimasuki oleh malaikat rahmat? Macam mana malaikat rahmat nak bawa rahmat ke dalam rumah kita? Maka tuan-tuan sekalian, apabila malaikat rahmat tak masuk dalam rumah kita, alergik dengan rumah kita tuan-tuan, maka akan diganti oleh satu lagi makhluk, iaitu syaitan. Bila malaikat rahmat alergik nak masuk, maka itu tempat syaitan. Syaitan akan masuk. Bila syaitan akan masuk, maka habislah diporak-perandakan keluarga. Isteri gaduh dengan suami, anak-anak tak taat kepada ibu bapa, suami tak suka duduk di rumah. 24 jam tu 2 jam je duduk rumah, hak lain semua duduk di luar, lepak ngetes. Sebab apa? Serabutlah duduk di rumah. Ya, orang kalau rumah bahagia, rumah yang bahagia suka duduk di rumah. Sebab di rumah itulah ada isteri, ada anak-anak yang membahagiakan kehidupan. Qurratu a'yun, qurratu ain, yang menjadi penyejuk mata. Sebab bila tengok isteri, bila tengok anak, sejuk mata. Sepatutnya macam tu. Ini bila tengok isteri, tengok anak jadi serabut, tak nak duduk rumah. Itu adalah sesuatu masalah di rumah tu yang perlu diperbaiki. Maka tuan-tuan sekalian, untuk menjadikan rumah kita dipenuhi rahmat Allah, dimasuki oleh malaikat, ada berkatnya, maka kita perlu jadikan sebahagian daripada ibadah kita ni di rumah. Ya, dengan kita bersolat sunat di rumah, anak-anak kecil boleh tengok dan dia boleh belajar sembahyang. Ya, jangan anak-anak kita tak nak tengok kita sembahyang. Sebab apa? Sembahyang kat masjid. Bagus sembahyang kat masjid, tapi kat rumah langsung tak sembahyang, masalah. Ya, di rumah kita baca Quran, dengan itu anak-anak boleh belajar sekali. Maka perkara-perkara yang sedemikianlah yang akan mendatangkan rahmat kepada rumah kita. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, ya, tak ada masalah untuk kita sembahyang sunat di masjid, tak ada masalah. Tapi biar ada juga, ya, sedikit sebanyak ibadah kita laksanakannya di rumah. Ya, mengikut saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, menurunkan rahmat kepada rumah kita dan juga ahli keluarga kita, yang akan menyebabkan hidup kita bahagia, tenang, insya-Allah. Ya, baik. Okey, selesai. Dia satu hadis saja, ya, bab sembahyang sunat di rumah. Baik. Kita ada masa sikit lagi, kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, bab yang ke-42, iaitu babu ma jaa fi saumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab yang ke-43 iaitu bab berkaitan dengan hadis-hadis puasa Nabi, puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi bab siam ataupun bab puasa Nabi ini panjang perbahasan dia, hadis-hadisnya banyak. Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala mendatangkan pelbagai hadis yang menjurus kepada sembahyang pula, yang menjurus kepada puasa sunat. Puasa sunat. Apakah jenis-jenis puasa sunat
yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan? Apakah puasa sunat yang menjadi rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka kita akan nampak nanti pelbagai jenis puasa sunat yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang pertama dalam bab ini ataupun hadis yang ke-298 daripada kitab kita ni, kita dah lebih daripada separuh hadis ya. Kitab kita ni ada 554 hadis. Kita dah berada di hadis yang ke-298. Berkata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Abdullah ibn Shaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yasumu hatta naqula qad sama wa yuftiru hatta naqula qad aftar qalat ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahran kamilan منذ قدم المدينة إلا رمضان. Baik. Hadis yang pertama ini diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika mana seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Shaqiq datang kepada Aisyah bertanya tentang puasa. Kalau tuan-tuan masih ingat, kalau tuan-tuan perasan, Abdullah bin Shaqiq ni hari itu kita dah jumpa dia dalam bab sembahyang. Ya, dalam bab sembahyang hari itu ada hadis dia yang lebih kurang macam ni lah. Dia datang berjumpa dengan Aisyah dan dia bertanya tentang sembahyang Nabi. Abdullah bin Shaqiq. Dalam hadis yang kita baca ni, sekali lagi mungkin dalam keadaan yang lain, dalam masa yang lain, dia datang pula berjumpa dengan Aisyah dan dia bertanya pula tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah salafus salih, mereka sangat jaga, mereka sangat ambil berat tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka jadikan ikutan, untuk mereka jadikan ikutan dalam kehidupan mereka. Maka kita tak boleh nak tanya dah salafus salih, tapi kita boleh baca kitab-kitab hadis yang mereka tinggalkan untuk kita jadikan sebagai contoh dalam hidup kita. Baik. Jadi Abdullah bin Shaqiq bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, katanya sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha an siyami Rasulillah. Aku telah bertanya kepada Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka jawab Aisyah, kana yasumu hatta naqula qad sama wa yuftiru hatta naqula qad afṭar. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpuasa sehingga kan kami menyangka baginda mahu selalu berpuasa, dan ada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sehingga kami menyangka baginda tidak mahu selalu berpuasa lagi. Maka bila Abdullah bin Shaqiq tanya Aisyah macam mana puasa Nabi, maka Aisyah jawab secara umum dengan kata dia, Nabi ini kami melihat Nabi berpuasa. Maknanya kami melihat Nabi selalu berpuasa, banyak berpuasa. Ada kalanya kami melihat Nabi sentiasa berpuasa sampaikan pada sangkaan kami yang Nabi ni akan terus berpuasa. Maknanya apa ni, tak ada hari yang Nabi tak puasa. Puasa semua. Ya.
Maka sangkaan kami Nabi ni memang tak pernah tinggal puasa sunat. Hari-hari puasa, banyaknya puasa Nabi dalam satu keadaan. Dan Aisyah kata lagi, ada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sehinggakan kami menyangka bahawasanya Nabi ni memang tak puasa sunat. Ya, maka di situ kita melihat bahawasanya apa kata seimbangnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seimbangnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita juga dah pernah jumpa hadis berkaitan dengan 3 orang pemuda yang datang jumpa Aisyah yang bertanya tentang ibadah Nabi. Ya, bila Aisyah cerita tentang ibadah Nabi semayang kuat, puasa kuat apa semua, maka mereka bermotivasi untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang berkata, aku nak sembahyang malam, aku tak nak tidur. Sembahyang je, tak nak tidur. Yang kedua kata, aku nak puasa straight, tak nak ada hari yang aku tak puasa. 365 hari aku nak puasa. Setiap hari aku nak puasa. Dan yang ketiga pula kata, aku tak nak kahwin. Ya, aku tak mahu berkahwin sebab berkahwin boleh melarikan fokus aku daripada ibadah. Sebab dia nak fokus kepada ibadah saja. Baik. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui mereka ni terlebih sangat motivasi kan, maka Nabi SAW pergi mencari mereka dan perbetulkan kefahaman itu. Itu adalah kefahaman yang salah tentang ibadah. Ibadah ni kena bersederhana. Ya, maka Nabi mengatakan kepada mereka, aku adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di kalangan kamu. Tetapi aku sembahyang dan ada masa aku tidur. Aku sembahyang malam tahajud. Dalam malam tu ada masa aku tidur, ada masa aku sembahyang. Yang kedua pula Nabi kata, aku ada masa, ada hari aku berpuasa dan ada hari aku tak berpuasa. Dan yang ketiga Nabi kata, aku berkahwin dengan wanita. Dan Nabi kata lagi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang benci kepada sunnah aku, maka dia bukan daripada kalangan umat aku. Maka sunnah Nabi dalam ibadah ialah bersederhana. Ada malam, dalam malam katalah dalam malam tu ada bermula dari lepas Isyak ada lebih kurang 8 jam ataupun 9 jam. Maka daripada 9 jam ataupun 8 jam tu ada masa untuk kita tidur dan ada masa untuk kita bangun beribadah. Ya. Daripada 365 hari setahun yang Allah berikan kepada kita, ada hari yang kita berpuasa dan ada hari yang kita tidak berpuasa. Ya, maka itulah yang dipanggil iktisad dalam ibadah, berekonomi dalam ibadah, berjimat. Kita berjimatlah iktisad ni, ataupun kita kata bersederhana dalam beribadah. Ya, tidak melampaui batas. Maka dengan hadis yang kita baca yang Aisyah sebut tadi, maka jelas di sini sederhananya ibadah Nabi, sederhananya puasa Nabi. Banyak Nabi berpuasa ni ada kala sampai kami menyangkakan Nabi ni memang puasa setiap hari, banyaknya. Tapi ada kalanya Nabi tak berpuasa sehingga kami menyangkakan yang Nabi memang tak pernah puasa sunat. Maka itu menggambarkan kesederhanaan ibadah yang Nabi SAW laksanakan. Dan tuan-tuan sekalian, kalau kita baca lebih mendalam lagi berkaitan hadis ini, ianya memberikan kita isyarat kenapa Nabi bersederhana dalam ibadah. Kerana Nabi SAW bimbang. Ya, bimbang ianya akan difardukan kepada umat.
Ya, Nabi risau kalau Nabi berpuasa tak henti-henti, tiap-tiap bulan berpuasa tak henti-henti, maka risau difardukan kepada umatnya dan risau menjadi ikutan umatnya, dan dengan itu akan menyusahkan umatnya. Maka kita tahu sifat Nabi yang Allah Ta'ala sebutkan di akhir surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ya, antara sifat Nabi yang Allah sebut adalah azizun alaihi ma anittum. Nabi merasakan susah sesuatu yang besar terhadap Nabi berkaitan dengan perkara-perkara yang menyusahkan kamu, kata Allah. Wahai hamba, perkara-perkara yang menyusahkan kamu akan menjadi masalah besar, perkara yang besar pada Nabi SAW. Maka sebab itu kasih Nabi kepada kita, Nabi bersederhana, ya, supaya yang pertama ibadah yang dilaksanakan itu tidak difardukan, ya, tidak difardukan, dan yang kedua supaya tidak menyusahkan umat dia dalam mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada kita manusia sebagai rasul. Ya, Allah Taala mengutuskan kepada kita rasul dan nabi daripada jenis kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, daripada diri kita manusia. Allah Taala tidak mengutus rasul daripada para malaikat. Ya, kita tak tahu bilangan para malaikat berapa. Sudah tentu jauh lebih ramai daripada kita manusia ni. Maka Allah Ta'ala boleh saja mengutuskan rasul daripada kalangan malaikat yang mulia. Maka tuan-tuan, kalau malaikat jadi nabi, macam mana kita nak ikut dia? Sebab dia kalau dalam sujud lah, ya, dia kalau dia memang tak pernah makan, ya, jadi kita boleh kata bolehlah dia malaikat memang tak makan. Tetamu Nabi Ibrahim sembelih anak lembu ke dia? 2 orang tetamu Nabi Ibrahim daripada malaikat, kalangan malaikat, yang mana diutuskan oleh Allah untuk memberi khabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang anak yang akan dilahirkan, dan juga tugas yang kedua untuk memusnahkan kaum Nabi Lut. Singgah rumah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim hidang anak lembu bi'ajlin samin, ya, anak lembu yang gemuk untuk hidangan malaikat ni. Ketika itu Nabi Ibrahim tak tahu yang itu adalah malaikat, ya, maka dihidangkan anak lembu. Kalau kita tuan-tuan sedaplah, tapi mereka tak sentuh, tak sedikit pun teliur, sebab memang tak makan, ya. Maka sebab itu hikmah Allah Ta'ala mengutuskan kepada kita nabi daripada kalangan kita manusia. Supaya apa? Supaya tidak menjadi hujah nanti di padang mahsyar hari kiamat. Kita tidak menjadikan hujah. Sebab apa kamu tak boleh ikut Nabi? Sebab Nabi malaikat. Sebagai contoh, Nabi malaikat, bolehlah dia semayang tak henti-henti. Nabi itu malaikat, bolehlah dia puasa tak henti-henti, ya. Maka Nabi adalah daripada kalangan manusia macam kita. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku adalah manusia seperti kamu. Maka daripada situ kita boleh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi manusia macam kita. Baik. Maka apa lagi kata Aisyah? Qalat, Aisyah berkata lagi, wa ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan munzu qadimal madinata illa Ramadan. Dan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh, munzu qadimal Madinah, sejak baginda sampai di Madinah, yakni sejak hijrah, illa Ramadan, melainkan puasa Ramadan. Aisyah beritahu Nabi tak semenjak berhijrah ke Madinah,
Nabi tak pernah berpuasa bulan-bulan selain Ramadan dengan puasa yang penuh. Bulan-bulan yang lain selain Ramadan, ada hari Nabi berpuasa, ada hari Nabi tidak berpuasa. Ya, ada hari yang Nabi berpuasa, ada hari yang Nabi tidak berpuasa. Ada keadaan di mana Nabi berpuasa, kemungkinan ketika Nabi bermukim, tidak bermusafir, dan ada keadaan di mana Nabi tidak berpuasa, kemungkinan Nabi bermusafir. Maka itu kesederhanaan dia. Kecuali Ramadan tu kita sedia maklumlah, sebab ia adalah fardu, kita perlu berpuasa penuh. Adapun bulan-bulan lain, Nabi tidak pernah berpuasa sepenuhnya. Hatta, nanti kita akan jumpa hadis selepas ni, hatta bulan Sya'ban. Hatta bulan Sya'ban, di antara bulan yang dianjurkan untuk memperbanyakkan puasa. Ya, tuan-tuan sekalian, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dianjurkan untuk memperbanyakkan puasa. Ya, sebagai kita kata warm up lah, panas enjin, sebab selepas itu Ramadan. Maka Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, tetapi Nabi tidak berpuasa sepenuhnya. Nabi banyak puasa, tetapi Nabi tidak berpuasa sepenuhnya. Maka itulah kesederhanaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Macam saya beritahu tadi lah, ya. Kenapa sebab dia? Kerana tidak mahu membebankan umatnya jikalau ianya difardukan. Hak Ramadan saja pun tuan-tuan, yang kita wajib puasa ni 30 hari ataupun 29 hari je setahun, waktu hak wajib. Ya, yang wajib. Hak wajib-wajib lain macam bayar kafarah sumpah tu lainlah, bukan selalu berlaku. Ya. Maka hak wajib kita buat ni hanya 30 ataupun 29 hari sahaja dalam setahun. Hak selain daripada tu tak nak buat, tak apa, sebab dia sunat sahaja. Itu pun tuan-tuan, berapa ramai orang yang tidak berpuasa. Ya, berapa ramai orang tidak berpuasa. Ya. Kalaulah difardukan lagi puasa selain Ramadan, maka saya rasa letih ya Ustaz Azri nak buat operasi. Kan? Tiap-tiap bulan kena turun operasi. Tiap-tiap minggu. Sebab apa? Orang tak puasa. Ya. Maka dengan puasa Ramadan itu saja pun sudah ramai orang yang tidak mampu untuk melaksanakan 30 hari ataupun 29 hari. Ya. Maka sebab itu Nabi SAW bersederhana, kerana kasihankan kita umat, ya, supaya tidak berat kepada kita umat untuk melaksanakan. Maka Nabi bersederhana. Baik. Hadis yang seterusnya, kita baca satu lagi hadis tuan dan kita berhenti. Hadis yang ke 299. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Ismail ibn Ja'far an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu su'ila an saumin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala kana yasumu min asy-syahri hatta nara alla yurida an yuftira minhu wa yuftira hatta nara alla yurida an yasuma minhu syai'an wa kunta la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu musalliyan wala na'iman illa ra'aitahu na'iman. Baik. Maka hadis yang ke-299 ni hadis yang apa kita kata maknanya lebih kurang aja dengan hadis Aisyah yang pertama tadi. Cuma hadis ini diriwayatkan lebih daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas berkata annahu su'ila an saumin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya beliau telah ditanya. Ada orang bertanya. Tadi Aisyah ditanya, ni ada pula orang lain datang tanya Anas bin Malik pula berkaitan dengan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka jawab Anas,
kana yasumu minasyahri hatta nara alla yurida an yuftira minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama beberapa hari dalam sebulan sehingga kami menyangka baginda akan terus berpuasa sebulan penuh. Ya. Jadi Anas sebut yang pertama ni, kami nampak Nabi banyak puasa dalam sebulan tu. Nabi mula dengan banyak puasa. Ya. Masuk je bulan baru Nabi puasa. Banyak puasa sehingga kan kami menyangka Nabi akan puasa penuh. Hari-hari puasa. Ni Nabi akan puasa penuh lah bulan ni. Itu sangkaan kami, kata Anas. Wa yuftiru minhu hatta nara alla yurida an yasuma minhu. Baginda juga pernah tidak berpuasa sehingga kami menyangka baginda tidak mahu langsung berpuasa pada bulan itu. Ada bulan yang Nabi puasa banyak, macam tadilah, sama macam hadis Aisyah tadi. Ada bulan yang Anas kata Nabi ni puasa banyak, sampaikan kami menyangka Nabi nak puasa penuh ni, banyak sangat puasanya. Dan ada bulan yang lain yang Nabi tak berpuasa, sehingga kan pada sangkaan sahabat seperti Anas bin Malik bahawasanya bulan tu Nabi memang tak puasa. Baik, maka itu adalah macam saya sebut tadi, ia adalah kesederhanaan. Baik. Dan Anas tambah lagi satu ibadah dalam hadis Aisyah tadi. Aisyah sebut pasal puasa saja. Dalam hadis Anas ni, Anas tambah lagi satu ibadah, iaitu apa? Salat. Kata Anas, wa kunta la tasha'u an tarahu minal laili musalliyan illa ra'aitahu musalliyan. Kamu akan dapat melihat Rasulullah mendirikan salat pada waktu malam. Kalau kamu nak tengok Nabi sembahyang malam, memang kamu akan nampak Nabi sembahyang malam. Hari ni datang Nabi sembahyang malam, esok datang Nabi sembahyang malam. Memang kalau datang jumpa Nabi, Nabi akan melaksanakan salat malam. Kata Anas, wala naiman wala naiman illa ra'aitahu naiman. Dan kamu juga akan lihat baginda tidur pada waktu malam. Kalau kamu datang nak tengok Nabi tidur, memang kamu akan jumpa Nabi tidur. Kalau kamu datang nak tengok Nabi semayang, memang kamu akan jumpa Nabi semayang. Dan kamu datang nak tengok Nabi tidur, memang ada masanya Nabi akan tidur. Itu menandakan bahawasanya dalam ibadah solat pun, kita pun dah jumpa banyak hadis sebelum ni, dalam ibadah solat sekalipun Nabi tetap bersederhana. Ya, tidaklah Nabi bersolat malam sepenuh malam daripada lepas Isyak sampai kepada subuh. Tidak ada yang Nabi buat sebegitu. Ya, kecuali dalam beberapa keadaan lah, macam 10 malam terakhir Ramadan itu keadaan-keadaan khusus. Ya. Adapun dalam keadaan biasa, maka tidak ada malam yang Nabi penuhi dengan salat. Sebab itu ada di kalangan para ulama yang meletakkan hukum makruh menghidupkan sepenuh malam. Tuan-tuan beribadah di masjid ni sebagai contoh, duduk kat tiang daripada lepas Isyak sampai ke subuh, mayang, baca Quran apa semua, ya, penuh malam. Pada sangkaan kita bagus dah tu. Tapi sebenarnya satu cara yang salah dalam melaksanakan ibadah. Ya, Nabi SAW yang merupakan atqakum wa akhsyakum, yang paling bertakwa di kalangan kamu dan yang paling takutkan Allah di kalangan kamu, maka Nabi pun ada masanya Nabi tidur dan ada masanya Nabi penuhkan dengan ibadah. Ya, maka itu adalah kesederhanaan. Baik. Jadi hadis yang Anas riwayatkan ni dia sama je lah. Sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah.
iaitu memberi maksud kesederhanaan dalam ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dua hadis mukaddimah puasa. Tak sebut lagi puasa apa. Cuma starting dia, message yang nak disampaikan oleh Imam Tirmizi dengan mendatangkan dua hadis. Yang pertama ni hadis Aisyah dengan hadis Anas, ialah Nabi bersederhana dalam beribadah, termasuk sembahyang dan juga termasuk puasa. Hadis-hadis yang seterusnya barulah kita akan masuk satu-satu. Puasa sunat apa yang menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, insya-Allah, ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita, menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita rezeki untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada setiap sudut, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Sekian untuk pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tentuan macam biasa, tentuan dijemput untuk bersarapan pagi di kedai Abazul kita.